Kita berada dalam satu majlis untuk kita menyambung pengajian kita yang lepas, memperindahkan bacaan surah Al-Fatihah. Dalam sini yang lepas saya bicarakan berkenaan dengan hukum hakam, hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Dan pada hari ini kita akan sambung bab berkenaan dengan waqaf dan tidak dalam bacaan surah Al-Fatihah. Jadi dalam Al-Quran dan pembacaannya, ilmu berkenaan dengan waqaf dan ibtidah ini merupakan salah satu daripada ilmu yang penting. Kerana kita mengetahui tempat berhenti dan mengetahui tempat memulakan bacaan Al-Quran merupakan salah satu daripada husnul adab, cara untuk kita memperindahkan dan untuk kita memperelokkan dan kita menunaikan tanggungjawab serta kewajiban kita terhadap Al-Quran. Dan ilmu waqaf dan ibtidah ini sumbernya daripada bacaan-bacaan Baginda sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita berturunkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ada tempat-tempat tertentu di mana sepakat para sahabat mengatakan di situ merupakan salah satu daripada ayat. Ada tempat-tempat yang lain pula tidak sepakat di kalangan para sahabat yang meriwayatkannya daripada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengira di situ sebagai satu ayat dan ada pula yang tidak mengira sebagai satu ayat. Ini kerana sebahagian sahabat yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dan berhenti di situ. Sebahagian daripada sahabat pula mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dan tidak berhenti di situ. Maka berlakulah kita katakan khilaf di kalangan periwayat tentang ayat-ayat suci Al-Quran dari segi jumlah tempat berhentinya ataupun kita katakan jumlah ayat. Dalam ilmu Al-Quran dikenali sebagai ilmu fawasil, ilmu berkenaan dengan jumlah ayat suci Al-Quran. Orang kita selalu mengatakan jumlah ayat suci Al-Quran ialah 6.666 ayat. Sedap disebut, Tapi kalau kita ambil kalkulator, kita campurkan Fatihah 7 ayat, Baqarah berapa, campur pula dengan Ali Imran 200 ayat, dicampur, kita akan dapat keputusannya bila sampai surah An-Nas hanyalah 6236. 6.236 ayat sahaja, tidak sampai 6.666 ayat. Itu sedap disebut tu, tapi tak menepati apa yang ada. Ada beberapa periwayat berkenaan dengan jumlah ayat suci Al-Quran. Ulama Kufah, ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Himsi, ulama Basrah, dan keseluruhan daripada mereka itu jumlah ayat suci Al-Quran pada mereka berbeza-beza. Dan jumlah yang paling banyak ialah ulama Kufah, iaitu Quran yang kita baca pada hari ini 6236, itu jumlah paling banyak. Kalau ulama Madinah baru 6214, kurang lagi daripada ulama Kufah. Jadi maksudnya jumlah paling banyak pun 6236, tak sampai 6666 ayat sebagaimana mazhab orang lain. Sebagaimana perkiraan ulama-ulama Melayu kita katakan. Jadi jumlah paling banyak 6236. Dari segi jumlah ayat ini bukanlah bermaksud para ulama kita menambah ataupun mengurangkan ayat suci Al-Quran. Tidak begitu. Mereka hanya menambah ataupun mengurangkan tempat berhenti. Contohnya kalau kita baca kitab tafsir Nurul Ihsan, salah satu daripada tafsir Melayu, tapi memasukkan ke dalamnya ilmu berkenaan dengan fasilah, ilmu berkenaan dengan jumlah ayat. Jadi kalau orang yang mengajar tafsir ini dia tak tahu ilmu jumlah ayat, nanti susah dia. Pada mukadimah tafsir Nurul Ihsan ni, pada mukadimah surah-surahnya dia akan maklumkan. Contohnya surah Al-Ikhlas 4 atau 5 ayat. Jadi kalau kita tak pernah mengaji ilmu berkenaan dengan jumlah ayat, kita jam kat situ. 4 atau 5 ayat kata dia.
Mengikut ulama-ulama Kufah, yaitu bacaan mengikut riwayat bacaan kita, jumlah ayat suci, jumlah surah ayat dalam surah Al-Ikhlas adalah 4 ayat sahaja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 saja. Ya. Tapi kalau ulama-ulama Mekah menambah lagi satu ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 5 ayat. Ya. Mereka berhenti lagi satu tempat pada lam yalid. Ya. Bacaan kita yang kita baca daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, begitulah juga dengan Sayyidina Zaid bin Sabit, keseluruhannya membaca daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan 4 tempat berhenti. Ya, manakala bacaan-bacaan orang-orang Mekah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berhenti lagi pada satu tempat, yaitu pada lam yalid. Ya, ini kita katakan ikhtilafur riwayah berdasarkan perbezaan cara pengambilan mereka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah juga berlaku halnya dalam surah Al-Fatihah, di mana sebahagian daripada ulama berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di situ. Ya, maka pada alaihim itu dikatakan ya akhir ayat yang diikhtilafkan antara para ulama. Maksudnya di situ sama ada dikira sebagai satu ayat ataupun tak dikira, menjadi khilaf di kalangan para ulama yang meriwayatkan bacaan. Maka kalau kita berhenti di situ tidak menjadi satu kesalahan. Sebab apa? Ada riwayat yang mengatakan Nabi kita berhenti di situ. Ya. Dan ada riwayat pula yang mengatakan Nabi kita meneruskan bacaan di situ. Maka di situ jadi khilaf di kalangan ya para ulama yang meriwayatkan bacaan. Maka ilmu wakaf dan ibtidah ini ilmu yang bersangkutan dengan jumlah ayat suci Al-Quran dan ilmu yang bersangkutan dengan tafsir ya Al-Quran. Ya, kerana cara kita berhenti ya itu mencerminkan sama ada kita memahami isi kandungan Al-Quranul Karim dari segi terjemahan dan juga maknanya. Ilmu wakaf dan ibtidah juga berhubung kait dengan ilmu bahasa Arab, di mana kita dapat membezakan antara suatu tempat itu sama ada yang kita berhenti di situ ada kesempurnaan makna yang tidak lagi berhubung kait dengan ayat berikutnya, ataupun kita berhenti di situ ada kesempurnaan makna tetapi berhubung kait dengan ayat yang berikutnya. Maka ia juga melibatkan hukum akal ataupun kita katakan ilmu berkenaan dengan penguasaan bahasa Arab. Maka disebabkan kita ni Melayu dan kita ni tak kuasai bahasa Arab, tuan-tuan, ya, jalan untuk kita mengetahui ilmu wakaf dan ibtidah ni ialah dengan kita talaqi musyafahah. Ya, kita ikut bacaan guru-guru kita yang mengambil daripada bacaan gurunya, yang mengambil daripada bacaan gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan cara itu sahaja kita dapat menentukan tempat berhenti yang tepat, yang tidak berjanggahan ataupun tidak bersalahan dengan cara bacaan yang sebenar. Itu yang dikatakan ya bertalaqi dan musyafahah, dan dengan cara itulah Quran sampai kepada kita. Sebabnya bila dikatakan dalam bila disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa rattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka bila ditanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib apakah maksud tartil itu, maka kata Sayyidina Ali tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, tajwidul huruf yang pertama yang dikatakan Allah perintahkan bacalah Quran dengan tartil. Maka apa maksud tartil? Kata Sayyidina Ali, tajwidul huruf, kita menyempurnakan sebutan-sebutan huruf Al-Quran. Ya, dari segi dengungnya, dari segi yang tebal dan nipisnya, dari segi makhrajnya. Ya, kalau dal tu macam mana nak sebut, orang Melayu sebut dal selalunya macam huruf D. Alhamdulillah,
alhamdulillah. Ya. Kalau Jawa alhamdulillah, itu Jawa. Ya, kalau Jawa dia dengan hentakan tengah lidah. Ya, kalau India pula dengan lipatan lidah. Alhamdulillah, itu India, dia lipat ujung lidah. Maka kita nak menepati dal Arab tu macam mana? Tak dapat tidak kecuali dengan cara kita talaqi musyafahah. Ya, guru-guru kita nanti maklumkan kat sini nak letak lidahnya, kat sini caranya, kat sini caranya, supaya kita dapat menepati ya bacaan yang dikatakan dalam hadis Nabi, Iqra'ul Quran bilurunil Arab. Bacalah Quran itu dengan lahjah, dia kefasihan orang-orang Arab. Bukan lahjah Jawa, bukan lahjah Rawa, bukan lahjah kita kata Bengkulu, bukan lahjah Banjar. Ya, tapi baca Quran itu dengan lahjah Arabnya. Ya, iyyaka na'budu. Ya, jadi sebutannya agak lembut. Kalau Melayu iyyaka na'budu, itu budu Kelantan. Jadi kita nak kena ubah tu. Ya, budu tadi tu kepada budu Arab. Jadi nak sebut huruf dal ni, ya, kata guru-guru kami kena mengata-ngata dalam sebutan. Baru dapat tuan. Tak mengata-ngata tak dapat. Ya, jadi kena mengata-ngata. Iyyaka na'budu. Ya, lidah kita tu letak pada ujung lidah kita membetuli belakang akar gigi hadapan. Ya, tersentuh di situ dia akan jadi lembut. Kalau jauh sikit daripada situ akan jadi budu Kelantan. Ya, kalau dihentak dengan ujung lidah jadi budu Jawa. Iyyaka na'budu, itu Jawa. Ya, kita tahu. Iyyaka na'budu, itu India. Kalau India dia lipat ujung lidah. Kalau Jawa dia hentak tengah lidah. Ya, kita nak dal kearaban. Ya, itu yang dikatakan tajwidul huruf, memperindahkan sebutan huruf supaya sama sebutan kita ini dengan sebutan orang-orang Arab. Dan yang berikutnya kata Sayyidina Ali, antara maksud tartil dalam ayat yang diperintahkan oleh Allah, bacalah Al-Quran dengan tartil, ialah wa ma'rifatul wuquf, kalian mengetahui tempat berhenti. Ya. Jadi maksudnya ilmu tempat berhenti ini juga diwarisi daripada zaman berzaman. Kata Imam Ibnu Al-Jazari, wal akhdhu bit-tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun li'annahu bihil ilahi anzala wa hakadha bihi ilaina wasala. Qasidah itu tuan-tuan. Tapi tentu qasidah ilmu. Ya, ini kita kalau qasidah malah sangat. Kata tak boleh qasidah lah apalah. Orang Arab dengan ilmu qasidah tak boleh pisah dengan hidup dia. Ya, segala ilmu-ilmu Islam tu tercakup dalam qasidah. Ya, telah pun disimpan dalam qasidah. Tajwid saya bacakan tadi qasidah. Begitu juga hadis ada qasidahnya Baiquni. Awwaluha sahih wa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'an yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya, habis cerita tentang hadis sahih dan syarat-syarat dia. Ini selalu tanya ustaz, hadis ustaz baca tadi sahih kata. Kita tanya dia sahih apa dia? Saya pun tak tahu kata dia. Itu masalah tu. Ya, kalau nak tanya beritahu dulu. Ya, syarat-syarat hadis sahih apa dia? Kita hafal qasidah, ingat dalam hati kita. Bila-bila masa saja boleh. Ya, fiqh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il halal wal harami. Summa salatullahi ma'a salami 'ala an-nabiyil mustafa at-tahani Muhammadul hadi minadh dhalali wa afdalis sahbi wa khairi ali. وبعد هذه ذوبة نظمتها أبياتها ألف بما قصدتها يسهل حفظها على الأطفال نفيعة للمبتدئ الرجال. Itu matan fiqh. Ada 1000 bait yang macam tu tuan-tuan. Ya, hafal semua tu hukum fiqh semua dalam kepala. Orang tanya aja apa kita keluar. Ya, tak jadi masalah. Jadi orang Arab dia pastikan anak-anak dia tuan-tuan umur 7 tahun, 8 tahun hafal dulu. Hafal dulu. Kemudian bila anak dia tadi dah matang sikit baru dia ajar. Apa yang dihafal tadi tu diajar.
ya maksud-maksud di situ. Sebab tu bila besar aja jadi syekh besar. Ya, jadi ulama hebat. Sebab apa? Ilmu Islam tu dah pun sebati dalam hati dia dalam bentuk hafazan. Ya. Baik, yang dikatakan ma'rifatul wuquf, ya, mengetahui wakaf, itulah salah satu daripada kita katakan ciri-ciri, ya, bacaan yang bertajwid, ya, yang dikatakan bacaan yang tartil, ya. Baik, kita ringkaskan saja beberapa istilah yang perlu kita ketahui berkenaan dengan bab wakaf dan ibtidah. Yang pertama ialah wakaf. Wakaf bermaksud kita berhenti pada suatu tempat dengan kita berniat untuk kita meneruskan bacaan. Kita berhenti sekadar untuk mengambil nafas, kemudian akan meneruskan bacaan. Itu namanya wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ambil nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan begitulah seterusnya. Maksudnya itu ialah ya wakaf. Dan yang kedua ialah saktah. Saktah ialah kita berhenti sekejap tapi kita tidak mengambil nafas. Ya, berhenti sekejap sekadar bertenang, kemudian meneruskan bacaan dengan nafas yang sama. Wa qila man rad. Ya, berhenti sekejap. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Kita berhenti sekejap. Itu dinamakan sebagai sakta. Yang berhenti sekadar 2 harakat kata para ulama kita, kemudian meneruskan bacaan dalam hal keadaan kita tidak menyedut nafas yang baru, ya, dengan nafas yang lama juga. Baik, yang berikutnya ialah istilah qata'. Qata' maksudnya kita berhenti sekejap, ya, kita berhenti dengan niat tidak lagi menyambung bacaan. Waladdallin. Amin. Amin itu dah bukan ayat Quran lah. Ya, amin itu dah masuk perbuatan yang lain. Maka di saat kita mengaminkan bacaan Fatihah itu dinamakan qata'. Kita memberhentikan bacaan Al-Quran. Ataupun tengah-tengah baca ya, pada satu ayat kita berhenti, Waalaikumsalam, jawab salam pada orang bagi salam. Maka bila kita memulakan balik bacaan sunat, kita mulakan balik dengan a'udzubillah dan bismillah. Sebab kita telah pun memotong bacaan kita dengan perbuatan yang lain. Itu dikatakan qata', ya. Dan lagi satu istilah ialah ibtidah. Ibtidah maksudnya ya kita memulakan bacaan sama ada sesudah qata' ataupun sesudah waqaf. Ya. Bila kita waqaf tadi berhenti ambil nafas, kita mulakan bacaan, itu dinamakan ibtidah. Ataupun bila kita memulakan bacaan sesudah kita qata', maksudnya sesudah kita berhenti daripada baca, nak mula balik baca, itu juga dinamakan sebagai ibtidah. Baik, berkenaan dengan hukum waqaf dan ibtidah, kadang-kadang di kalangan kita mungkin tidak menekuni ilmu waqaf dan ibtidah ini, maka akhirnya dia mengatakan kepada kawan dia, kat situ tak boleh berhenti lah, tak boleh berhenti tu, haram berhenti, contohnya. Ataupun wajib berhenti situ, ya tu ada mim tu, waqaf lazim, wajib berhenti, itu juga tak kena, ya, kurang tepat cara kita menekuni ya waqaf dan ibtidah. Kata Imam Ibnu Jazari, qasidah lagi, ya, walaitha fil Qur'ani min waqfin wajad wala haramin ghaira ma lahu sabab. Dalam Al-Quran tidak ada satu pun waqaf yang wajib. Tak ada satu pun waqaf yang wajib dalam Al-Quran. Dengan arti kata kalau orang tak berhenti kat situ hukumnya haram. Tak ada. Dalam Quran tak ada waqaf wajib. Wala haramin ghaira ma lahu sabab. Dan begitu juga dalam Al-Quran tidak ada satu pun waqaf haram. Dengan arti kata kalau berhenti di situ, maka hukumnya haram, berdosa. Ya. Ghaira ma lahu sabab, kecuali apabila datang sebab musababnya.
Ya, yang jadi haram tadi itu ya bila datang sebab musabah, wa imma kerana mengubah makna, maka boleh jadi haram. Disebabkan berubah makna. Ya, berubah makna maksud Allah Subhanahu wa taala, Allah maksudkan yang lain, tapi bila kita berhenti di situ jadi maksud yang lain. Ya, wa ishaqa ilahan wahida, dan Ishaq itu Tuhan yang satu, berubah makna. Maka pada ketika itu maka hukumnya boleh jadi haram. Ataupun yang mendatangkan waham, ya, yang mendatangkan waham, mendatangkan syak wa sangka kepada orang yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Dia berarti kat situ. Itu boleh mendatangkan waham, syak wa sangka. Mungkin orang beranggapan dia baca surah Rahman, akhirnya sambung Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Salah berhenti, maka mendatangkan syak wa sangka kepada para pendengar. Ya, waqaf yang sebegitu sahaja dikatakan waqaf qabih, waqaf yang tak boleh. Ya, baik, kita ulang sikit. Tidak ada satu pun dalam Al-Quran waqaf yang wajib. Dengan arti kata, kalau anda ditakdirkan seseorang tu memang super panjang nafasnya, dia nak baca Al-Quran 30 juzuk senafas, ya silakan. Silakan, boleh aja. Sebab apa? Sebab memang tidak ada waqaf yang wajib. Namun ulama-ulama waqaf dan ibtidah ini membahagikan juga, ya, waqaf ini kepada beberapa kategori. Walaupun tak ada waqaf yang wajib, ulama-ulama membahagikan juga waqaf ini kepada beberapa kategori. Baik. Dalam buku ini saya letakkan 4 sahaja, ya, jenis-jenis waqaf yang disepakati oleh para ulama, ulama ahlul adab, yang ulama Al-Quran. Dan kalau dirincikan lagi dalam perbincangan yang luas, yang maksudnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab, contohnya At-Tabyin fi Ahkam Tilawah dan sebagainya, maka kita akan dapati hukum waqaf dan ibtidah ataupun istilah-istilah bagi waqaf dan ibtidah itu lebih luas lagi. Ini saya datangkan secara umum saja, ada 4 jenis waqaf. Ya, yang pertama ialah waqaf tam. Ya, waqaf tam ni maksudnya waqaf yang sempurna, iaitu kita berhenti pada kalimah yang ada kesempurnaan makna baginya, bagi ayat yang dibaca, dan tidak mempunyai hubungan dengan kalimah selepasnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu lah kami sembah dan padamu kami mohon pertolongan. Ayat itu dia panggil ayat khabariyah, ya, ayat berita, ayat menyatakan hasrah, ya, ayat menyampaikan maklumat. Maka bila di situ saja dah tamat dah, maksud dia dah sempurna dah. Ayat yang berikutnya ihdinas siratal mustaqim, itu dah ayat doa, permintaan. Maka daripada ayat khabariyah kepada ayat permintaan, ya, maka pada nasta'in merupakan waqaf tam, waqaf yang sempurna. Dan nasta'in itu tidak lagi berhubung kait dengan ayat yang berikutnya, ya, tidak lagi berhubung kait dari segi makna dan tidak juga berhubung kait dari segi i'rab, ya, maka dinamakan sebagai waqaf tam, ya, waqaf yang sempurna. Untuk kita ambil maklum bahawa setiap waqaf tam, ibtidah selepasnya juga merupakan ibtidah tam. Jadi ilmu waqaf dan ibtidah ni dia, kita katakan dia berhubung kait. Kita mengaji tentang waqaf saja kita dapat juga ilmu ibtidah, ya. Jadi bila kita katakan berhenti di situ ialah waqaf yang sempurna, maka memulakan bacaan pada ayat yang berikutnya juga merupakan permulaan yang sempurna, ya. Baik, waqaf yang kedua. Dah 2 kali datang, yang lepas kita baca apa? Baru bismillah. Yang lepas baru talaqi bismillah, tuan-tuan. Ya. Yang lepas baru talaqi bismillah, dia rasa kena 2 kali datang lagi. Ya. Baru nak habis Fatihah. Ya. Baik, dalam surah Al-Fatihah ada 4 waqaf tam.
4 tempat berhenti yang paling cantik, tuan-tuan. Yang mana kalau kita berhenti di situ, orang yang mahir bahasa Arab ataupun orang-orang Arab yang dengar, oh dia tahu kita ni orang yang meraihkan tempat yang paling sempurna makna dalam bacaan surah Al-Fatihah. Jadi ini juga sebagai pedoman kita katakan kepada tuan-tuan imam. Nanti bila ya adik-adik hafiz kita bila nak jadi imam tarawih, maka berhentilah pada wakaf tam, ya, supaya itu mencerminkan kemahiran ilmu Al-Quran kita dan juga kemahiran kita berbahasa Arab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang merupakan wakaf tam, ya. Dan dalam beberapa buah kitab tajwid Ahlul Adab mengatakan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayatun mustaqillah la tasilu bima qablaha wa ma ba'daha. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ayat yang tersendiri dan tidak boleh disambung dengan ayat sebelumnya dan ayat selepasnya. Ya, kurang baik kita sambung ya ayat dengan ayat sebelumnya dan ayat selepasnya. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kurang boleh. Begitu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kurang boleh dari segi makna dan juga dari segi adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis qudsi disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku bahagikan solat itu kepada 2. Solat yang dimaksudkan ialah surah Al-Fatihah. Satu bahagian hak Allah Subhanahu wa taala, satu bahagian ialah hak hamba Allah. Ya, bila kita sebut alhamdulillah, Allah kata hambaku memuji aku. Ya, dan begitulah sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu batas pemisah antara hak Allah dan juga hak hamba. Ya, maka disitulah yang ulama kita katakan antara adabnya kita dengan Allah. Maka kita pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kurang molek kalau disambung. Ya, bukanlah kita katakan satu kesalahan yang besar. Sebab apa? Ilmu wakaf dan ibtidah tadi kita katakan tidak ada satu pun wakaf yang wajib, tak ada satu pun wakaf yang haram. Cuma kurang elok ya pada kita katakan dari segi adab dan juga dari segi kefahaman maksud. Baik, yang kedua tadi wakaf tam, wakaf yang sempurna makna dan tidak berhubung kait lagi dengan ayat yang berikutnya. Yang kedua ialah wakaf kafi. Kafi ialah wakaf yang memadai. Kita berhenti pada suatu tempat, ya, kita berhenti pada suatu tempat yang tidak mempunyai hubungan dengan ayat yang tidak mempunyai hubungan dengan ayat yang berikutnya dari segi i'rab. Ya, dari segi i'rab, maksudnya dia tak ada hubung kait dari segi tata bahasa Arab. Ya, ayat yang berikutnya tu bukan sifat bagi ayat yang pertama. Ya, contoh ayat sifat macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu cerita sifat Tuhan semesta alam. Iaitu ada hubungan sifat. Ya, ada hubungan dengan ayat berikutnya dari segi sifat. Ya, dari segi kita katakan i'rab. Sebab dia ada hubungan pada pada i'rab kerana ayat berikutnya merupakan cerita sifat Rabbil Alamin. Maka wakaf yang macam tu bukan wakaf kafi. Ya, wakaf kafi ini ya kita wakaf pada suatu tempat yang tidak ada hubungan dari segi lafaz, dari segi i'rab, tetapi ada hubungan dari segi makna. Ya, dan dalam Al-Quran, dalam bacaan surah Al-Fatihah tidak ada wakaf kafi. Ya, dalam surah Al-Fatihah
tak ada wakaf kafi. Baik, yang berikutnya ialah wakaf hasan. Wakaf hasan, kita berhenti pada suatu tempat yang ada kesempurnaan makna, tetapi tempat tersebut berhubung kait dengan ayat yang berikutnya dari segi i'rab dan juga dari segi lafaz. Dari segi i'rab, contohnya tadi Ar-Rahmanir Rahim sebagai sifat kepada Rabbil Alamin. Jadi wakaf hasan dalam bacaan surah Al-Fatihah ada 8 tempat wakaf hasan. Wakaf yang dibolehkan. Bismillah, dah ada sempurna makna. Ar-Rahmanir Rahim juga wakaf hasan. Bismillahirrahman juga wakaf hasan. Iyyaka na'bud, hanya padamu kami sembah, dah sempurna makna, tapi berhubung kait amat kuat dengan ayat berikutnya, wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dah faham dah. Cuma masih lagi berhubung kuat dengan ayat Rabbil Alamin. Ihdinas siratal mustaqim juga wakaf hasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin juga wakaf hasan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ juga wakaf hasan. Maka pada wakaf hasan ini tuan-tuan, kita berhenti di situ, hukumnya dibolehkan kerana dah ada kesempurnaan makna. Tetapi nak memulakan dengan dia ada perbahasan para ulama. Nak memulakan dengannya, sepakat ulama mengatakan boleh memula dengan ayat berikutnya kalaulah tempat berhenti kita itu merupakan akhir ayat. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Maka Rabbil Alamin sebab di situ akhir ayat, maka kita boleh terus memulakan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Begitu juga ulama kita sepakat mengatakan boleh kita berhenti dan memulakan terus dengan ayat berikutnya kalaulah pada tempat-tempat itu merupakan tempat perbezaan riwayat berkenaan dengan akhir ayat. Contoh yang saya berikan tadi, kalau surah Al-Ikhlas lam yalid, di situ ada ulama mengira sebagai satu ayat. Maka kalau kita terus sambung dengan walam yulad, tak jadi masalah. Sebab di situ ada ulama mengira sebagai satu ayat. Begitulah juga pada surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada alaihim itu ada ulama yang mengira sebagai satu ayat. Maka kalau kita berhenti di situ, kemudian kita terus saja sambung dengan ghairil maghdubi 'alaihim, tidak menjadi satu kesalahan. Baik, yang berikutnya kita berhenti dan ayat yang berikutnya itu berbaris bawah. Maka ulama kita mengatakan tidak boleh memulakan dengan ayat berikutnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti situ. Bismillah. Kemudian nak sambung Ar-Rahmanir Rahim, tak boleh. Sebab apa? Ar-Rahmani baris bawah, tak boleh. Sama juga Alhamdulillah, berhenti situ. Nak sambung terus Rabbil Alamin, tak boleh. Rabbi. Setiap perkataan yang berbaris bawah tak boleh kita mulakan dengannya bila kita berhenti pada wakaf hasan. Itu sebagai sedikit kita katakan maklumat berkenaan dengan ilmu wakaf dan ibtidah. Baik. Hampir pukul 7 kita sambung dengan talaqi musyafahah. Saya baca tuan-tuan ikut, dan dengan mimbar kita baca ramai-ramai. Sebab kalau baca ramai-ramai ini betul semua. Kalau baca seorang-seorang belum tentu lagi tuan-tuan. Baca ramai-ramai ini insya-Allah, biasanya insya-Allah betul semua. Jadi kalau saya dengar pelik-pelik tu saya tegur nanti. Jadi kita tegur ramai-ramai tak apa. Kalau tegur seorang-seorang tu yang tak datang mengaji tu. Kebiasaannya ilmu Quran ni tuan-tuan, benda lain semua kita boleh duduk, kita boleh tekun,
Ilmu fiqh kita boleh duduk, ilmu kita katakan tauhid kita boleh duduk, dia rapat-rapat, tapi bila Quran dia duduk jauh sikit. Ya. Kemudian kalau Quran aja, ya sebab masing-masing kena baca. Dan kemahiran ni berbeza. Begitu juga anugerah suara pada tiap-tiap orang tu berbeza, tuan-tuan. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan suara pada dia memang yang bersih, lemah, manis, semua ada pada suara dia. Memang tak payah dibuat-buat. Ya, tapi kebanyakan daripada kita ni suara denturan dia panggil. Ya, bukan suara semula jadi. Sebab kita latih, kita menekuni cara penjagaan suara, kita menekuni lagu-lagu, maka akhirnya jadilah suara kita tu elok sikit. Daripada asal tak elok. Tapi ada orang dia tekun macam mana pun tak boleh, sebab apa? Allah anugerahkan pada dia suara ghurabi, suara gagak. Tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang macam tu. Bila-bila masa pun dia macam tu. Nak tekun macam mana pun memang macam tu bunyi dia. Tak payah, tuan-tuan. Tapi kalau ada yang macam tu, itulah Allah. Dia nak mengaji, kalau dia baca seorang-seorang tu rasa segan. Ya. Jadi kita buat baca ramai-ramai ni, insya-Allah masing-masing dapat kongsi suara, ya, bercampur aduk antara suara lemah manis, campur aduk dengan suara jadi-jadian, campur aduk dengan suara kita katakan, ya, suara lenturan lah, suara jadi-jadian, ya. Ya, dan juga campur aduk dengan suara gagak ni, akhirnya dia jadi sedap belakang. Ya. Baik, kita ulang, ya. Bismillah dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dulu saya dah sebut ini antara kesalahan-kesalahan dalam pembacaan bismillah ini, kadang-kadang kita tak perasan. Ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia meninggalkan satu huruf, tuan-tuan, ya, huruf ba. Ya, meninggalkan satu huruf. Yang mana kalau meninggalkan satu huruf tadi itu dengan sengaja dan juga dengan pengetahuannya, maka boleh menyebabkan batal sembahyang, tuan-tuan, ya. Maka kena hati-hati. Yang berikutnya ialah kadang-kadang kita orang-orang Asia ni dalam bacaan Al-Fatihah selalu menambahkan huruf waw. Tak perasan juga. Bismillahirrahmanirrahim, ada waw. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita muncung mulut ke depan akan mudah terhasil waw. Jadi macam mana nak hilangkan waw tadi tu? Jangan dimuncung sangat mulut ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah main peranan bibir mulut tu. Ya, sebab huruf ra ni bukan huruf yang keluar di bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah akan hilang, kita katakan, bunyi waw. Ya, jadi kalau kita ajar anak-anak kita tengok dia muncung mulut tu suruh dia cermin. Jangan muncungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang berikutnya huruf ra, ya. Bila dia berbaris di atas, hendaklah kita baca dengan tebal. Tobal, orang negeri kata tobal selama-lamanya. Ya, tak boleh dinipiskan. Huruf ra ni bila dia berbaris di atas. Ya, tapi kadang-kadang kita ni sebab millahir, maka akhirnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang tepat, tuan-tuan, ya. Ra tu mesti ditebalkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tepatkan, ya, dengan hirrah. Itu kurang tepat. Baik, lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang berikutnya huruf ra bersabdu. Huruf ra bersabdu ni, ya, kata Syekh Ibrahim As-Samannudi, wa akhfat tikraru indama tusuddida, dan hendaklah disembunyikan getar lidah ra ketika mana ra itu bersabdu. Jadi agak kurang fasih. Ni
ya kita kata ni tahsin tuan-tuan. Tahsin ni maksudnya tuan-tuan tak boleh baca belakang dah, cuma nak betul lagi aja, nak memperindahkan. Bukan maksudnya baca selama ni tak betul, nak memperindahkan aja. Ya macam saya katakan dalam kuliah kita yang lepas, umpama kedatangan saya ni macam ya orang yang mengacau air Milo. Air Milo kalau tak diminum lama, pati itu turun ke bawah, maka minum tak sedap. Ya, pati duduk di bawah semua, minum Allah tawa tak sedap. Ya, maka saya datang tu kacau balik bagi pati itu naik. Ya, begitulah hal keadaan perumpamaan datangnya saya ke sini. Ya, masing-masing dah boleh baca Fatihah belaka dah. Ada pula ustaz tu kami tak boleh baca Fatihah lagi. Masing-masing dah boleh baca dah. Cuma nak memperindahkan lagi bagi sedap tu tuan-tuan. Ya, bagi pati kita katakan Milo tadi tu naik segar semula bila kita minum. Ya, apatah lagi kalau ditambah pula Milo tabu, orang lagi sedap. Ya. Kita macam tu lah lebih kurangnya. Ya. Baik, ra ni kalau dia bersabdu, kita hendaklah sembunyikan getar lidah dia. Bukan maksudnya tak bergetar langsung, ada, tapi tidaklah terlalu kuat. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang tepat tuan. Ya. Sedikit aja getar lidah dia. Tadi tu kita rasa juga ujung lidah kita ada gegarannya, tetapi tidaklah sampai bunyi kedengaran bunyi getaran lidah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan huruf ra ni tuan-tuan, ya, baik ketika mana bacaan sambung ataupun bacaan waqaf, kalaulah dia bersabdu, hendaklah disembunyikan getar lidah. Ya, waktu saya ikuti dulu seminar penghakiman Al-Quran peringkat antarabangsa, ya, komen daripada jemaah hakim mengatakan banyak daripada peserta-peserta yang tidak menguasai penguasaan dalam hukum ra, terutamanya bila mewakafkan pada ra yang bersabdu. Contoh perkataan fil harri, maka ra tadi bersabdu. Ramai daripada qari-qari'ah kita baca macam mana? La tanfiru fil har. Dia macam tu. Fil har. Itu yang hakim-hakim pakai kat telinga tu. Dia boleh dengar setiap gerak. Ya, gerak lidah tu boleh tahu mereka. Ya. Jadi kalau macam tu dipotong mereka. Sebab apa? Tidak menepati kefasihan sebutan ra yang bersabdu. Ya, fil har, bergetar. Sebab apa? Dia tahu, ya, bila kita waqaf di situ ra kena tebal, maka ya bila ditebalkan maka mereka merasakan tebal itu ialah dengan cara menggetarkan, tidak. Ya, sepatutnya macam mana? La tanfiru fil har. Cukup. Dengan fil har. Saya rendah bunyi dah tuan. Baik. Sikit lagi. Di sini ada satu bacaan yang juga merupakan bacaan yang dah ditinggalkan oleh umat ini, tetapi yang merupakan salah satu bacaan yang hendaklah yang boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba rahim. Macam tu aja kita keluar. Rahim. Ya, ia merupakan bacaan raum. Ya, dan juga merupakan salah satu daripada bacaan dalam riwayat kita yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, saya baca lagi sekali. Jadi rahimi, hi itu mesti 2 harakat saja. Dia tak boleh lebih daripada 2 harakat. Kalau kita baca dengan raum, semua hukum ma'arif disukun mesti dibaca dengan 2 harakat sahaja. Tak boleh dibaca dengan 4 dan tak boleh dibaca dengan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada bunyi him, ada bunyi ya. Sebab jangan buat tuan-tuan. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia
khusus untuk perkataan yang di akhirnya ada huruf yang berbaris di bawah ataupun huruf yang berbaris di hadapan. Kita membaca dengan kita menyebut 1/3 bunyi ya baris huruf tersebut. Jadi kalau ni, ya maksudnya 1/3 daripada bunyi aja. Kalau penuh ni, kalau sedikit ni, sedikit aja ni, ya. Dan kalau kita katakan kita baca, orang kiri dan kanan kita aja mungkin dapat dengar. Kalau ni sekampung dengar tak betul. Ya. Itu dah jadi bacaan penuh dah tu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, sekampung dengar tak betul. Rahim, macam tu je. Rahim, sedikit saja. Ya, 1/3 daripada bunyi yang sebenar. Baik, kita masuk pada ayat yang berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, hakimi bacaan saya. Ya, cuba dengar betul-betul dan nilai mana satu yang betul, mana satu yang salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasa-rasanya yang mana satu fasih? Dua-dua betul, cuma fasih dengan kual fasih aja. Mana satu yang fasih? Kan kena ulang lagi sekali. Macam mana? Ulang lagi sekali kan? Ya? Pernah tengok majlis tilawah Quran? Ya, peringkat antarabangsa kan pernah tengok? Ya, ada tak hakim keluar mana dia baca tadi ulang sekali? Tak ada. Ya, itu saya pun tentu jadi hakim. Ya, hakim ni maksudnya sekali aja. Tapi tak apalah sebab hakim tak tahu lihat belakang. Ya. Baik. Bacaan yang pertama tadi saya baca dengan cara kebiasaan sebutan orang Melayu. Orang Melayu sebut lam dengan ujung lidah. Dengan tengah ujung lidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sebutan Melayu. Ya. Dan bacaan yang kedua tadi saya baca dengan sedikit kearaban, di mana kita cuba mengeluarkan bunyi lam daripada makhraj yang tepat. Huruf lam bukan tempat keluar dia di tengah lidah, ya, di tengah ujung lidah. Huruf lam ni adalah harfu jambiyah, yang dipanggil dalam bahasa Arab huruf tepi. Huruf lam keluar daripada tepi ujung lidah, ya, tepi ujung lidah. Orang yang baca lam dengan tengah ujung lidah, ya, mudah sangat keluar bunyi qalqalah bagi huruf lam. Jadi kalaulah kita, ya, kalau kita ajar anak-anak kita, ya, adik-adik kita, selalu anak-anak kita lah, ya, yang baru nak menguasai bacaan Quran ni, dia baca macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia ada ala-ala bila-bila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab apa bunyi ala-ala bila-bila? Sebabnya dia sebut lam kurang tepat kerana daripada tengah ujung lidah. Jadi yang baca lam yang sedemikian, ya, mudah jadi salah kerana dia baca dengan tengah ujung lidah. Jadi kita nak sebut lam tadi itu daripada tepi ujung lidah. Jadi agak sukar bagi kita orang Melayu ni, orang Arab disebutnya kita dengar dah fasih. Okey lah. Bagi Melayu ni kaedah dia, kata guru-guru kami dulu waktu kami talaqi di Mesir, kata guru-guru kami, ya, kita inhirafkan sedikit ujung lidah. Kita lencongkan ujung lidah kita ke gigi taring. Jadi bila ujung lidah dilencongkan, lam akan keluar di sini. Ya. Al Melayu, al Arab, ya, kan bunyi lain. Dah bunyi lain dah. Dah dengar kearaban dah. Tak payah kita nak harap pun. Ya. Jadi lencongkan lidah aja tuan-tuan. Serongkan sikit ujung lidah. Dan dia perlu kepada latihan. Mentang-mentang datang lagi pagi ni terus dah dapat, tak boleh. Ya, kena latihan. Selalu buat dapat. Ya. Kita cuba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil
Ya. Yang berikutnya ialah pada al-alamin, huruf ain. Ya, huruf ain ini mudah sangat, dia termasuk kerongga hidung. Tak tahu kenapa, tapi orang Arab tak macam tu, kita aja. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi macam tu. Kadang-kadang ada. Ya. Kita dengar Allah suara Arab dah, tapi bila sampai huruf ain tak jadi Arab. Ya. Tuan-tuan, kalau nak tahu kita sebut ain bunyi kat hidung ataupun tidak, kan saya sebab dah biasa mengkursuskan guru-guru peringkat kebangsaan, peringkat negeri, ya. Jadi kita tak ada dah beberapa ayat yang kita tahu. Kita test saja ustazah ni, ustaz ni kat situ, kita tahu dia baca Fatihah, dia baca Quran, ain dia sebut tepat ataupun tidak. Iaitu ayat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Orang yang tak boleh sebut ain dengan tepat, confirm tak boleh baca ayat ni. Ya, maksudnya bacaan dia dengan cacat. Dia baca bunyi macam mana? Kalla la tuti'. Dia akan bunyi macam tu. Ya, kita baca tuti', dia baca tuti'. Ya. Kurang tepat sebutan dia. Jadi balik tes sendiri tuan-tuan. Ya, balik tes sendiri. Dia bunyi tuti' ke bunyi tuti'. Ya, kalau bunyi tuti' kena jumpa ustaz-ustaz kita buat alignment balancing balik. Betulkan balik dalam sebutan kita supaya dengan kefasihan. Baik, huruf ain ni huruf yang keluar daripada ya halqum. Ya, sepatutnya macam tu. Jangan bunyi di hidung tak boleh. Ya. Jadi kalau belajar dengan cara saya tunjuk pun tak dapat juga, tak dapat juga, tak apa, belajar dengan burung gagak. Burung gagak pandai semua ain. Memang tepat ain ni. Ya. Burung gagak pandai semua ain. Ya. Kalau kita tekan hidung kita ni, ya, bunyi ain cacat, itu tandanya sebutan ain kita selama ni tak tepat. Ya. Cuba tiba-tiba aja bunyi tak tepat. Bunyi ya, kita katakan cacat kedengaran bunyinya, itu tandanya sebutan ain kita kurang tepat. Perlu lagi talaqi, perlu lagi tahsin supaya dengar lebih tepat. Baik, saya baca dan tuan-tuan ikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, di sini sebab nun yang akhir berbaris atas, maka tidak ada bacaan raum, ya, hanya ada bacaan iskan saja, yaitu kita mematikan nun dengan kita mematikan huruf nun, ya, tanpa kita membunyikan suara raum. Dan boleh dibaca ma'arifnya dengan 6 harakat, 4 harakat dan juga 2 harakat. Dan sebagaimana saya maklumkan dalam kuliah yang lepas, ma'arif disukun ini merupakan mad yang mesti kita jaga kerapian dia. Kalau kita dah baca dengan 2 harakat pada bismillah, maka pada berikutnya pun semua dengan 2. Kalau kita baca dengan 4 pada bismillah, maksudnya pada tempat berikutnya pun dengan 4 belakang. Sebab apa? Wa ma ya'tihi min harfi maddin fa fihi naziruhu. Setiap hukum mad itu ikut tempat pertama mad tersebut dibaca. Ya, jadi ma'arif disukun. Kalau dalam surah Fatihah tempat pertama dibaca ialah bismillah. Maka kalau dalam bismillah kita baca ma'arif disukun dengan 4 harakat, maka pada tempat-tempat berikutnya pun kita baca dengan 4 harakat. Dengan salah sebut 4 rakaat pula, ya. 4 harakat. Kadang-kadang ada tamunya, "Ustaz, ini berapa rakaat?" Kita kata, "Ini 6 rakaat ni." Dia kata 6 rakaat. 4 harakat. Ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi tuan-tuan dalam kuliah kita akan datang. Pada perjumpaan yang akan datang, saya akan bincangkan mengenai lahan dalam bacaan Al-Quran. Lahan maksudnya kesalahan yang berlaku dalam bacaan Al-Quran. Ada kesalahan yang melibatkan boleh membatalkan sembahyang, ada kesalahan-kesalahan yang tidak membatalkan sembahyang, ya, cuma menghilangkan, kita katakan, kefasihan.
dan kita akan terus dengan talaqi musyafahah sampailah akhir surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah dan kekurangan dan kelemahan sendiri, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Jadi bagi yang belum ada kitab ni, insyaallah sahabat kita ada bawa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan wa la taj'alhu hujjatan 'alaina ya arhamar rahimin. Sallallahu